karena sang rembulan menari bagaikan kemasya malam hari. Jangan pergi, jangan pergi, kegelapan dari hidupku, kekalah kau bersamaku. Rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami merupakan sebuah rancangan yang membicarakan tentang pelbagai isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Rancangan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan mengelakkan mereka daripada bertanyakan persoalan-persoalan yang terbuku dalam hati mereka kepada mereka yang tidak berautoriti dan seterusnya mendapat jawapan yang salah. Program Fas Aluna ini diisi oleh dua orang penyumbang secara bergilir-gilir daripada kalangan pegawai Akademik IKIM, iaitu Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syarak yang juga Ahli Panel Jawatan Kuasa Akidah JAKIM dan Ahli Panel Fatwa Negeri Sembilan. Beliau mengupas isu-isu berkaitan akidah dan pendidikan dalam Islam. Seorang lagi penyumbang ialah Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak yang memfokuskan isu-isu berkaitan dengan pendidikan rohani, ihsan atau akhlak. Rancangan ini telah bermula sejak tahun 2019 dengan setiap seorang menyumbang untuk tempoh 3 bulan. Rancangan ini diterbitkan oleh Datin Mona Jasman, bersiaran setiap hari Rabu jam 5 petang. Radio IKIM 20 tahun. Sentiasa relevan dan terkini. Negeri Sembilan, 102.7. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah kita kembali bersama menerusi Destinasi IKIM bertemankan Syafiq Saleh dan juga Mona Jasman. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini Destinasi IKIM. Dan untuk petang ini bersama setiap hari Rabu, insya-Allah kita akan bersama rancangan Fas Aluna Tanyalah Kami. Ya betul, kita nak dengarkan lagi perkongsian oleh yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan kita sedang berseda langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh tonton sekarang. Ya, boleh untuk juga tonton dan untuk soalan nama pun Fas Aluna, insya-Allah Fas Aluna Tahniah Dr. Farid, insya-Allah sebentar saja lagi. Untuk anda boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Baik, jom kita terus nak mengalu-alukan tetamu kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Baik, bikhairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak aman tenang aja di pejabat doktor tu kan? Ya. Padahal dekat je kita ni. Tapi Alhamdulillah, Yalah. walaupun norma baharu dapat juga kita tinjau-tinjau kawasan tempat doktor tu kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Doktor, insya-Allah masih bincangkan kebahagiaan kedua peranan Rasul dan wahyu dalam kehidupan. Ya, betul. Dan hari ini kita nak faham lagi doktor bagaimana untuk kita nak jadikan Rasul, Nabi sebagai panduan dan juga sebagai sumber inspirasi kehidupan kita. Untuk mukadimah ni silakan Doktor. Ya, tafadhal doktor. Ya. Terima kasih Mona dan Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan yang telah diberikan kepada kita dan juga kesihatan dan ruang masa untuk kita terus melakukan perkara yang bermanfaat dan faedah dalam kehidupan, termasuklah perbincangan, perbahasan tentang perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan kita dalam rancangan kita Fas Aluna ini. Dan seperti yang disebut oleh Mona dan Syafiq tadi, kita nak meneruskan perbincangan dan tajuk kita berkaitan dengan
peranan wahyu, peranan Rasul dan wahyu dalam kehidupan kita. Ya. Dan kalau kita masih ingat pada minggu yang lalu kita bercakap tentang bagaimana pentingnya Rasul itu datang untuk menjadi panduan kepada kita, membawa agama, membawa nilai-nilai, sistem nilai yang tinggi yang boleh memandu kehidupan kita untuk kita hidup dengan baik di dunia ini, dan juga kita boleh sampai kepada matlamat kita yang paling tinggi dan yang paling jauh, iaitu akhirat, dengan baik juga, dengan selamat. Dan hari ini seperti yang kita sebut pada minggu lalu, kita nak tekankan atau nak kaitkan dengan bagaimana kita nak mendekatkan Rasul, khususnya Rasulullah SAW kepada generasi muda. Tapi sebelum itu, Maulana Syafiq, mungkin perkara yang kita harus ketengahkan ialah, sebenarnya kalau kita lihat manusia ini, hakikat yang Tuhan jadikan, antara lain fitrahnya ialah dia suka mengikut orang. Akan adalah nantinya individu-individu yang disukai dan diminati, dan akhirnya akan menjadi macam idola. Bahasa hari ini dia panggil idola lah, ikon lah, ataupun superstar, dia kan. Jadi itu fitrah manusia. Sebab itu kalau kita lihat dalam masyarakat kita pun, pemimpin tak ramai tapi pengikut ramai. Kerana apa, yang nak mengikut itu lebih ramai daripada yang punya keupayaan dan kewibawaan untuk memimpin atau memandu manusia. Jadi sebab itulah Maulana Syafiq, kita lihat pelbagai bentuk ataupun pelbagai individu telah diangkat oleh pelbagai kelompok masyarakat untuk menjadi ketua, untuk menjadi ikutan. Tetapi kadang-kala ikutan yang diikuti oleh pelbagai kelompok itu, ciri yang ada padanya itu kadang-kala amat sempit. Dia hanya mungkin ada kelebihan dalam 1-2 aspek sahaja, tetapi mungkin dari segi aspek yang lain dia tidak ada kelebihan. Mungkin kalau dia seorang hari inilah, kalau seorang yang selebriti itu, dia mungkin pandai menyanyi, atau dia mungkin pandai memasak, atau dia mungkin pandai main bola, atau dia mungkin seorang pemimpin yang punya kewibawaan untuk bercakap, berkata-kata yang dapat menarik orang. Tetapi kadang-kala kita lihat dari sudut yang lain, kehidupan mereka itu kadang-kala bermasalah juga. Tidak dapat dijadikan contoh. Jadi kalau kita nak bercakap tentang orang yang berpengaruh, Maulana Syafiq, orang yang berpengaruh, sebenarnya orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan yang kita nak tonjolkan pada hari ini, terutama kepada generasi muda, ialah para rasul. Kerana para rasul ini Tuhan memang turunkan dengan satu peribadi ataupun satu ciri, satu bentuk ataupun kelompok ataupun kumpulan ciri-ciri ataupun karakteristik yang begitu sempurna, yang dapat diikuti oleh masyarakat tanpa mengira level ataupun peringkat kedudukan mereka. Ada satu buku, ini mungkin sebahagian kita dah tahu dah, ada satu buku yang ditulis oleh Michael Hart, H-A-R-T. Tajuk dia, Maulana Syafiq, ialah The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Dia senaraikan 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah kemanusiaan. Dan dia punya cara dia meneliti pengaruh itu macam-macam lah, ada pelbagai aspek lah, dari sudut mungkin pengikutnya berapa ramai, cepatnya berkembang ajaran ataupun dia punya perkara yang dia bawa itu kan. Jadi akhirnya Michael Hart ini
dalam 100 orang dalam sejarah itu, beliau meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nombor satu. Nombor satu. Walaupun Michael Hart itu sendiri bukan Muslim. Ya, betul. Dia mungkin seorang pengkaji, seorang sejarawan, seorang ahli sosiologi yang cuba melihat setiap tokoh yang dalam sejarah itu, dan akhirnya dia tidak dapat menafikan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam sejarahnya merupakan orang yang paling berpengaruh. Orang yang paling berpengaruh. Kerana pantasnya misalnya ajaran Islam itu berkembang sejak dari datangnya Nabi sampailah tak sampai 100 atau 200 tahun, Islam itu sudah berkembang ke 3/4 dunia contohnya. Kemudian ajaran Islam itu sendiri merupakan ajaran yang diterima dengan mudah oleh pelbagai pihak, tanpa melibatkan kekerasan, tanpa melibatkan paksaan. Jadi semua itu aspek-aspek yang dikaji, dan akhirnya Michael Hart meletakkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh. Ya. Jadi itulah yang hari ini bila kita nak bercakap tentang bagaimana kita nak mendekatkan Nabi, para Rasul, termasuklah Rasulullah SAW kepada generasi muda dan generasi yang ada pada hari ini, maka kita harus melihat bagaimana orang yang objektif, kan, orang yang objektif seperti para sejarawan, para ahli sosiologi seperti Michael Hart pun mengakui, mengiktiraf bahawa Rasulullah SAW itu merupakan orang yang paling berpengaruh. Ya. Tapi kalau kita sendiri orang Islam yang sepatutnya lebih mengenal Nabi tetapi tidak dapat melihat kelebihan Nabi, maka amat malang sekali. Nanti insya-Allah kita akan terang lebih lanjut apakah dia perkara-perkara yang harus kita ketengahkan dalam konteks kita memperkenalkan ataupun menonjolkan kelebihan Rasul, termasuk Rasulullah SAW dalam masyarakat kita. Maulana Syafiq. Masya-Allah, itu dia. Kita akan bincang lagi dengan perkara tersebut, dan kita jemput juga kepada sahabat-sahabat pendengar, rakan-rakan penonton, untuk anda boleh hantarkan soalan dan juga pertanyaan di beberapa platform media sosial kita. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404, dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا
sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard. You're by IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Rona Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, betul. Kita masih lagi mendengarkan perkongsian oleh tetamu kita di talian saat ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita sedang bersara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama saksikan di situ. Ya, betul. Dan untuk para pendengar, untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Yep. Alhamdulillah, untuk petang ini Doktor masih menceritakan tentang tajuk peranan Rasul dan wahyu dalam kehidupan bahagian kedua. Ya, Doktor, kita nak sambung lagi, Doktor, dengan keistimewaan Rasul dan Nabi yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita ni, Doktor. Silakan. Ya, terima kasih Maulana dan Syafiq. Sama, Doktor. Ada seorang ulama besar zaman kini, tapi dah meninggal dunia lah, yang bernama Hasan Ali An-Nadwi. Said Abdul Hasan Ali An-Nadwi, yang telah menulis sebuah kitab Fahmun Nubuwah fil Islam dan diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai The Islamic Concept of Prophethood. Bahasa Melayu pun saya rasa ada. Beliau bila membicarakan tentang bagaimana pentingnya kenabian atau kerasulan untuk manusia zaman ini, mengatakan bahawa di sana ada 4 ciri yang menjadi keistimewaan Nabi ini, yang ataupun 4 ciri berita-berita, khabar-khabar yang kita dapat daripada Nabi ini, yang menyebabkan tidak boleh tidak kita harus menerima kehebatan, keunggulan, keistimewaan Rasulullah SAW berbanding dengan tokoh-tokoh yang lain. Apa dia 4 perkara itu, Mona dan Syafiq? Yang pertama, Nabi Muhammad ini merupakan seorang tokoh yang membawa perkara-perkara yang universal, perkara-perkara yang sejagat. Dan kelebihan dan juga kepentingan ajaran-ajaran Nabi itu merupakan kepentingan untuk manusia seluruhnya. Contohnya, Nabi membawa ajaran-ajaran yang tinggi seperti nilai-nilai keadilan, seperti nilai kebaikan, nilai ilmu, nilai kemuliaan insan. Ini merupakan perkara-perkara yang cukup unggul dalam kehidupan, dan perkara-perkara inilah yang dalam sejarah kemanusiaan banyak yang telah dirosakkan oleh pelbagai anasir-anasir yang ingin meruntuhkan tamadun manusia. Hari ini orang berpecah belah, orang lebih mementingkan kepentingan individu, kepentingan kelompok misalnya. Orang lebih menekankan kepentingan diri yang menolak kewibawaan ilmu misalnya. Orang-orang yang berilmu tidak didengari misalnya. Prinsip ilmu itu tidak digunakan dalam menilai sesuatu perkara, tetapi yang menjadi prinsip itu adalah mungkin kepentingan diri, hasad dan juga yang lain-lain. Manusia juga disebabkan oleh pengaruh mungkin nafsu yang ada daripada dalam, ataupun pengaruh kepentingan yang kita sebutkan tadi, lebih banyak
meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan daripada membina nilai kemanusiaan. Sebab itu kita tengok banyak keruntuhan moral berlaku dalam masyarakat, banyak jenayah berlaku misalnya. Semua itu bukan perkara-perkara yang bakal membawa kepada keruntuhan, bukannya membina kemanusiaan. Tetapi Nabi yang dibawa melalui kitab Al-Quran dan juga melalui hadis-hadis Nabi misalnya, mesej penting Nabi itu adalah perkara-perkara yang membina kemanusiaan, seperti yang saya sebutkan tadi, keadilan, keilmuan, kebaikan, kemuliaan insan dan lain-lain. Itu yang pertama, Syafiq dan Mona, yang menyebabkan Rasulullah itu dia jauh meninggalkan ramai orang-orang yang berpengaruh yang lain, tetapi mungkin pengaruh mereka itu berkait dengan perkara-perkara yang tidak universal dan sejagat. Yang keduanya, Nabi Muhammad SAW ini kita dapat tahu perincian kehidupannya itu dengan begitu mendalam sekali. Tidak ada tokoh pemimpin ke tokoh sarjana ke dalam sejarah yang kita boleh tahu kehidupannya begitu detail berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang Rasulullah ini kita dapat tahu, Mona dan Syafiq, sampai ke tahap macam mana Nabi masuk tandas pun kita tahu. Cara dia. Nabi melangkah kaki kiri ke kaki kanan ke. Bagaimana Nabi memotong kuku pun kita tahu juga. Bagaimana Nabi sikat rambut pun kita tahu. Bagaimana hubungan antara Nabi dengan isteri. Sampai yang very detail pun ada juga. Tapi bukannya sengaja nak diketengahkan oleh para sahabat, para ulama, para muhaddis, tetapi itu merupakan sebahagian daripada ajaran syariah itu untuk diikuti, ataupun sunnah untuk diikuti oleh manusia secara keseluruhannya. Jadi semua rekod-rekod tentang Nabi itu begitu detail sekali dan disimpan sehingga hari ini. Jadi tidak ada kalau Syafiq dan Mona boleh tunjuk kat saya, Aristotle dulu dia potong kuku macam mana? Aristotle, kenal Aristotle? Pemikir Yunani, Greek dulu kan. Walaupun kita tahu idea dia tentang keadilan, idea dia tentang falsafah, tapi tak ada dokumen tentang macam mana dia potong kuku, macam mana dia masuk tandas. Jadi kalau kita nak jadikan dia sebagai contoh, kita hanya boleh mencontohinya dalam bidang pemikirannya sahaja, dalam bidang idea falsafahnya sahaja. Tetapi beliau sebagai seorang individu untuk kita ikut itu tidak boleh. Tetapi Rasulullah SAW memang Allah Ta'ala memelihara segala perkara yang ada dalam kehidupan Nabi itu, sehingga sampai ke tahap perkara-perkara itu dicatatkan dengan begitu detail oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan ulama-ulama selepasnya, sehingga kita dapat baca. Itu yang kedua, terperinci. Yang pertama tadi universal, yang kedua terperinci, yang ketiganya berita-berita, khabar-khabar yang kita dapat daripada Rasul itu juga merupakan berita yang berwibawa, yang berautoriti, yang muktabar, yang tidak dipertikaikan, Mona dan Syafiq. Sebab itu hadis-hadis misalnya kita dapat dalam keadaan ianya telah dianalisa, telah dinilai, telah disaring oleh para ulama hadis misalnya. Kita tahu ada mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang hasan, mana hadis-hadis yang mungkin dhaif, tapi boleh digunakan dalam aspek-aspek tertentu. Tapi semua itu sudah dinilai dengan baik dan dicatat dengan baik. Jadi dia bukan perkara-perkara yang kadang-kala orang boleh pertikaikan. Banyak juga berita tentang tokoh lah, tentang ahli sejarah lah yang kita baca, Maulana Syafiq, yang kadang-kadang kita tak pasti dia punya kebenaran dan kewibawaannya. Hang Tuah pun ramai yang masih berdebat. Dia orang Melayu ke, orang Cina ke, malah ada yang kata dia wujud ke tidak pun saya dengar ada lagi sejarawan yang masih memperdebatkan. Walaupun kisah Hang Tuah tu begitu masyhur sekali. Masyhur sekali pada hari ini. Tetapi banyak pendetailannya itu masih dipertikaikan. Tentang Rasulullah SAW tidak ada yang mempertikaikan. Ada hadis maudhu' apa semua, tapi telah dikenal pasti dan telah
telah di highlight, telah diketengahkan, dan kita pun tahu kalau hadis itu hadis palsu pun kita dah tahu. Tetapi dalam hal-hal yang lain, tokoh-tokoh yang lain, banyak lagi perdebatan, Maulana Syafiq. Jadi kita tidak ada ragu-ragu sebenarnya untuk menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh. Dan yang akhir sekali, yang keempat, Rasulullah itu merupakan tokoh yang boleh diikuti oleh semua lapisan generasi. Tak kira dia ayah ke, dia anak ke, dua-dua boleh ikut, Maulana Syafiq. Sebab itu kita tak ada masalah untuk baca kisah Nabi kepada anak kecil. Kita juga tidak ada masalah untuk baca kisah Nabi kepada datuknya juga. Dan kita tidak ada masalah untuk menceritakan kisah Nabi kepada wanita. Kita juga tidak ada masalah untuk menceritakan kisah Nabi kepada lelaki. Nampak tak? Dari segi jantina pun tak ada masalah. Dari segi level keluar umur pun kita tak ada masalah. Dari segi profession pun tak ada masalah. DJ pun boleh ambil Rasulullah sebagai contoh. Penyelidik macam saya pun boleh. Polis pun boleh. Tentera pun boleh. Tukang sapu pun boleh, pelajar boleh, semua orang boleh mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, kerana memang nilai yang dibawa itu merupakan nilai yang boleh diikuti oleh semua generasi. Jadi ni 4 ciri yang diketengahkan oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam bukunya tentang kelebihan Nabi itu, yang sangat elok kita hayati, dan dengan itu kita akan merasa yakin untuk menjadikan Nabi itu sebagai contoh kita, Maulana Syafiq. Rabbi, Masya Allah kan. Itulah orang kata rahmat sekalian alam. Dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita, kita jadikan sebagai panduan dan juga teladan. Ya, insya-Allah. Dan ada lagi sambungannya insya-Allah selepas ini. Dr. Farid dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Kita bersyukur kepada Allah setiap kali kita dibangunkan oleh Allah Ta'ala pada setiap pagi, kerana kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk terus menghirup udara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan kerja buat kita seharian. Tapi orang yang diberikan berkat oleh Allah, kehidupannya adalah untuk mencapai kepada kematiannya yang menyebabkan dia akan diberikan nikmat oleh Allah. Jadi kematian yang akan ditempuhinya bukanlah pengakhiran bagi hidupnya. Sebaliknya, ia adalah permulaan kepada kehidupan yang baru. Ini kehidupan yang lebih kekal abadi. Maka seorang yang mengejar kehidupan yang tidak kekal, meninggalkan kehidupan yang kekal, maka ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka lah yang ke belakang sebenarnya. Maka orang-orang yang mengingati mati, hakikatnya mereka mengingati untuk berada dalam kehidupan yang kekal setelah kematian tersebut. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard. You're IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Lembah Kelang 91.5 FM. Kembali bersama Destinasi IKIM, bertemankan Syafiq dan juga Mona. Untuk di petang ini kita berada dalam rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih pendengar anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Dan Alhamdulillah masih bersama yang bersama Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih membicarakan tentang peranan Rasul dan wahyu dalam kehidupan. Ya, betul. Doktor berikan kepada
kepada kita bagaimana peranan Nabi dan Rasul dan apa hikmahnya apabila kita dapat teladani kisah-kisah dari Nabi, seperti apa yang kita dapat belajar setiap aspek, dan juga walau apa sekalipun latar belakang kita, semuanya dapat kita hayati kisah baginda Nabi dan juga Rasul. Dan doktor, bagaimana pula hari ini kalau kita nak terapkan tentang kisah pengajian Rasul Nabi ini kepada golongan muda, orang yang muda-mudi ini kan, macam doktor. Masya Allah, macam mana tu doktor? Silakan doktor. Silakan doktor. Okey. Silakan. Ya, terima kasih Maulana Syafiq. Saya tak muda lagi dah. Semangat muda. Allah Saya dah masuk 5 series. Dia kata dah boleh putih-putih dah semua rambut. Mahal tu 5 series. Yalah mahal. Kalau kereta mahal lah, tapi kalau orang tak tahulah. Allah. Okey, ini yang kita punya poin penting petang ni Maulana Syafiq ya. Iaitu macam mana generasi muda ni harus ketengahkan. Okey. Generasi muda ni termasuklah generasi Gen, dia panggil Gen Y dan Gen Z ni yang umur mungkin 20 tahun ke bawah lah, mungkin 25 tahun ke bawah pada hari ni. Yang Syafiq pun dah tak masuk dah. Syafiq pun dah kira tua dah berbanding dengan generasi tu. Bukan tepi, belakang lah doktor. Sebab bila dah ada anak, dah apa ni, dia dah mula matured lah kan. Tapi kalau generasi muda ni, dia masih mungkin berdarah panas, dia masih macam-macam dia nak. Macam tadilah dia nak ambil contoh tu, contoh yang ikut selera dia kan. Kalau dia suka main bola, dia akan ambil dia punya contoh pemain bola. Kalau dia suka menyanyi, dia akan ambil contoh penyanyi saja. Sekarang ini cabaran kita ialah macam mana kita nak bawa generasi muda kita ini supaya mereka boleh berfikir secara lebih universal macam tadi. Seperti contoh yang kita berikan tadi. Kalau mereka boleh fikirkan sebenarnya nilai yang mereka perlukan pada hari ini adalah nilai-nilai yang lebih tinggi, bukan sekadar nilai-nilai yang boleh memenuhi hawa nafsu mereka sahaja. Okey, satu benda yang menarik Maulana Syafiq ialah hari ini antara movie yang paling diminati oleh generasi muda ni ialah superhero, betul tak? Superhero ni bukan yang kecil-kecil je, bapa budak pun suka juga kan. Sebab cara movie tu diketengahkan, cerita cerita Batman lah, cerita Ultraman lah, dan lain-lain lagi ni, memang menjadi macam perkara yang disukai. Itu kita boleh kaitkan dengan kita punya topik pada hari ini Maulana Syafiq, kerana sebenarnya our superheroes is the prophet. Sebenarnya superhero kita adalah para nabi. Sebab apa saya kata begitu? Rasulullah SAW contohnya merupakan tokoh yang hebat seperti superhero dari segi jasmaninya, dan yang lebih hebat lagi ialah dari segi kerohaniannya. Kan? Contoh, kalau Superman boleh terbang kan, Rasulullah memang terbang real. Betul. Pergi naik ke langit dengan burak, ada kepaknya, dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sampai ke tempat yang tidak pernah disampai oleh Superman, Batman. Sebab dalam cerita tu Mona dan Syafiq, rasanya tak jauh sangat dia naik ke langit tu, lepas tu dia kena turun balik. Sebab nak tolong kapal terbang lah, nak tolong bangunan nak runtuh lah, apa semua kan. Jadi superhero yang ada hari ni pun dia tidak dapat bertemu dengan pencipta alam ini. Sedangkan Rasulullah SAW, our greatest superhero, telah berjumpa, mendapat keistimewaan untuk berjumpa dengan pencipta alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Superhero hari ni boleh belah apa kan, boleh belah apa bangunan lah, apa semua. Rasulullah belah bulan terbelah ketika mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang misalnya, Rasulullah pergi berperang dan telah mengalahkan Rom, Parsi dan musuh-musuh Islam yang terkuat pada zaman itu. Jadi inilah sebenarnya superhero yang kita harus ketengahkan. Cuma Maulana Syafiq, cara kita memperkenalkan Rasulullah kepada generasi muda itu harus lebih kreatif kan, lebih kreatif. Kita tahu kita tidak boleh menganimasikan Nabi. Kan, tak boleh buat kartun ke, tak boleh buat macam apa animasi yang ada pada hari inilah, itu memang gambaran tidak dibenarkan. Tetapi kita masih boleh menceritakan, kita masih boleh membawa nilai-nilai yang Nabi bawa itu dengan pelbagai cara. Jadi di situ kreativiti kena lebih
lebih bagus Maulana Syafiq. Sebagai contoh, kisah Nabi ni sendiri Maulana Syafiq sepatutnya kena ada generasi-generasi hari ini memperkenalkan ataupun menyampaikan kisah Nabi itu dengan cara yang lebih mungkin berkesan kepada generasi muda pada hari ini. Saya terbaca satu buku tentang kisah Nabi ini yang ditulis oleh Martin Links. Ini antara buku yang popular tapi dalam bahasa Inggeris lah. Dan tulisan beliau merupakan tulisan yang bersandarkan kepada sumber-sumber yang awal, sumber-sumber yang sahih, yang awal dalam tradisi penulisan sirah Nabi seperti Tabari, seperti para sahabat punya Ibnu Abbas dan lain-lain lagi. Tetapi penceritaannya itu begitu menarik sekali Maulana Syafiq. Kalau beliau menceritakan tentang bagaimana Nabi berhijrah, dia akan cerita begitu detail dan cara penceritaan itu kita dapat macam bersama-sama dengan Nabi. Susah payah Nabi dan cabaran yang diterima oleh Nabi untuk berhijrah, macam mana strategi yang diambil oleh Nabi, kenapa Nabi tidak pergi ke jalan lain, Nabi pergi ikut jalan ke Gua Sur misalnya, lepas tu ikut pula jalan ke bawah dulu, kemudian ke tepi bukit-bukit, kawasan bukit-bukit. Semua itu diceritakan seperti satu drama yang kita baca, kita akan rasa menarik. Tapi tanpa mengorbankan dia punya kesahihan sumber, Maulana Syafiq. Kita sebut tadi bahawa sumber-sumber itu dah sahih. Tapi cara penceritaan itu haruslah selari dengan mungkin apa yang disukai oleh generasi muda. Macam novel sikitlah, novel kan. Ataupun drama. Tetapi tanpa mengorbankan kesahihan sumber. Barulah anak-anak muda apa semua dia akan rasa Nabi ni benar-benar satu contoh yang dia dapat ambil inspirasi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat itu agak kurang Maulana Syafiq penulisan, penceritaan yang kalau generasi muda dengar dia lebih menarik. Dan saya ingat itu kita masih banyak lagi kerja yang kita harus lakukan. Kemudian mungkin satu lagi, bukan sekadar kita kena perkenalkan kepada anak-anak muda, tetapi anak-anak muda kita juga itu harus diangkat cara berfikir mereka. Macam saya sebutkan tadilah, mereka juga harus disedarkan bahawa hari ini apa yang hilang dalam generasi mereka. Antara yang mereka hilang ialah nilai, sistem nilai. Nilai yang mereka pegang dengan nilai yang mak ayah mereka pegang misalnya merupakan dua nilai yang amat berbeza sekali. Kadang-kadang tak boleh nak share kan, Maulana Syafiq. Malam-malam lepas makan nak duduk kat depan dah bergaduh dah. Satu nak tengok movie yang cinta lah apa semua kan, yang Korea lah apa semua. Mak ayah kita nak tengok mungkin kuliah malam Jumaat ke, tazkirah ke apa semua. Sebenarnya ada jalan untuk kita menyatukan dengan kita harus berkongsi problem dan akhirnya kita boleh bersetuju apa dia masalah utama. Anak-anak muda kita hari ini dia bukan tak pandai Maulana Syafiq Mereka kalau kita ajak untuk berbicara, berbincang, berdebat, berdialog, sebenarnya banyak perkara yang mereka boleh ketengahkan. Cuma kita kena ada keterbukaan untuk menerima pandangan mereka dan akhirnya insya-Allah kita boleh sampai kepada masalah-masalah utama. Dan saya yakin kalau kita lihat masalah yang mereka juga akui, kita akan tengok Rasulullah lah dan para rasul lah yang merupakan jawapan kepada masalah sama ada oleh generasi lama ataupun generasi muda pada hari ini. Maulana Syafiq. Allah, Masya Allah. Itu je kan, kalau kita bincang tentang peranan tu, kita juga berfikir bagaimana pula peranan kita hari ini. Adakah kita dah mencukupi untuk kita nak memperkenalkan sirah baginda, kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi kepada orang yang berada di sekeliling kita, tambah-tambah dekat rumah, bermula pendidikan awal di situ. Kan? Itu peranan kita juga sebagai ibu ayah dan peranan kita sebagai individu untuk terus belajar dan juga kenal kisah Nabi, para Rasul untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor, silakan. Ya, saya teringat di IKIM pun Maulana Syafiq kita ada ibrah, rancangan ibrah
sebelum ni kan. Betul. Saya suka, saya minat cara penceritaan terutama Ustaz Said Syari Ya, betul. Ustaz Syari kan. Bagaimana Ustaz Syari menceritakan. Saya ingat perkara-perkara tu yang kita harus banyakkan. Menceritakan kisah-kisah Nabi itu tetapi dengan cara yang menarik. Tetapi itu dia kena banyak kerja sikit lah Maulana Syafiq. Kena tengok sumber banyak sikit dan kena ada cara penceritaan dan cara naratif itu, cara kita menulis itu supaya yang mendengar itu akan sentiasa menarik perhatian untuk mengikuti dan juga mengambil manfaat. Dan bagaimana kita akhirnya jangan lupa pengajaran yang kita dapat daripada setiap babak sejarah itu harus kita ketengahkan juga. Dan mungkin ada perbincangan, ada mungkin refleksi. Hari ini apa pula kita punya problem dan apa pula hubungan dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad ataupun Nabi-Nabi terdahulu. Saya ingat itu antara perkara yang mungkin kita boleh ketengahkan nanti Maulana Syafiq dalam masa-masa yang akan datang insya-Allah. Terima kasih. InsyaAllah itu dia perbincangan yang penuh dengan makna ini. Jadilah kita sebagai panduan dan juga cabang-cabang untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Lebih-lebih lagi apabila kita dapat teliti dan juga menelusuri kisah-kisah dari Nabi dan juga Rasul. InsyaAllah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Fahid Muhammad Syahran. Dr. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang juga tonton di Facebook Live juga di YouTube IKIM. Kalau anda nak high tea semula, boleh saja ke platform media sosial kita untuk dapatkan lagi perkongsian menerusi rancangan Fas'aluna pada petang ini. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan 102.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvil Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvil Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvil Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvil Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvil Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvil Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvil Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvil Care sekarang. Wakil dari Marvil Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017 388 9555. Jangan bertangguh lagi. 017 388 9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvil Care adalah jawapannya. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jika anda dari zon merah atau kontak rapat kepada kes COVID-19, kuarantinkan diri demi orang yang tersayang. Mungkin anda membawa COVID-19 tanpa disedari dan menjangkiti orang lain. Bersama-sama kita menghentikan penularan wabak COVID-19. #kita mesti menang. #kita jaga kita. Lembah Kelang 91.5 FM. Kadang-kadang kita tersenyum keseorangan kerana mengingatkan suatu peristiwa yang manis. Ada kalanya pula kita terasa pilu kerana teringatkan
peristiwa yang sedih. Apalah guna semuanya itu? Kerana hati kita akan semakin pilu dan lara. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerana berzikir, iaitu mereka ingat kepada Allah, Tuhan mereka. Ingatlah, kata Allah, bahawa dengan berzikir kepada Allah itu, ingat Allah selalu, hati akan menjadi tenteram, aman dan damai. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Sayangi saudara kita seperti mana kita menyayangi diri sendiri. Kongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org.